Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat meneruskan pengajian tadabbur ringkas surah Al-Waqi'ah, yang mana kita telah pun berada pada ayat yang ke-7, tapi kita ulang kembali ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. Okay, terjemahan ayat, dan kamu menjadi 3 golongan. Thalathah, 3. Okay, ayat ini Allah menyebut secara umum nanti di hari akhirat manusia akan menjadi 3 golongan. Okey, 3 golongan itu nanti akan dibincangkan pada ayat yang berikutnya, ayat 8, ayat 9, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Okey, sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-8, kita terangkan terlebih dahulu 3 itu siapa. Kita telah terangkan pada 2 hari yang sebelumnya, 3 itu adalah merujuk kepada 2 kumpulan yang akan Allah masukkan ke dalam syurga. Manakala ada 1 kumpulan yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Okay. Mengapakah jumlah kumpulan yang masuk ke dalam syurga itu lebih banyak berbanding kumpulan yang masuk ke dalam api neraka? Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah nak memberitahu kepada kita bahawa ahli syurga, Allah nak fokuskan sebenarnya adalah tentang apa? Syurga itu berbanding dengan neraka. Kalau kita belajar surah Ar-Rahman, Allah menyebutkan dia itu adalah Rahman, Rahmat dan Rahmat. Maka rahmat Allah itu dapat dilihat dengan jelas dalam suratul Waqi'ah dari sudut 2 yang masuk syurga, 1 yang masuk neraka. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi menyebutkan, dan ini sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahu, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, taghlibu ghadabi, mengatasi kemarahanku. Maknanya kalau nak dibandingkan rahmat Allah dengan kemurkaan Allah, mana yang lebih? Jawapannya adalah rahmat Allah itu yang lebih berbanding dengan kemurkaan Allah. Maka rahmat Allah yang lebih inilah ditunjulkan ada 2 kumpulan syurga, 1 yang masuk api neraka. Okey, untuk lebih mengenali Allah Azza wa Jalla, apa itu syurga dan apa itu neraka, saya nukilkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, cerita tentang syurga dan neraka ni mereka saling berdebat, mereka saling berkata-kata. Ini menunjukkan bahawa syurga itu dia boleh bersuara, neraka itu juga dia boleh bersuara. Kita dah belajar dulu dekat surah Al-Mul. Masih ingat dalam surah Al-Mul, yang mana neraka ni dia bersuara dengan dia mengeluarkan rasa marah dia kepada penghuni neraka. Kita dah belajar dulu sampai neraka itu hampir nak menjadi pecah, kan? Takadu tamayyadhu minal ghaiz. Kita belajar. Okey, jadi syurga dan neraka ini mereka saling berdebat. Syurga berkata, Allah memasukkan ke dalam aku orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Neraka pula cakap, Allah pula masukkan kepada aku orang-orang yang angkuh dan orang-orang yang sombong. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada syurga, telah berkata kepada neraka, Allah juga berkata kepada syurga. Allah kata kepada neraka, engkau ni neraka adalah azabku. Aku akan gunakan engkau untuk mengazab sesiapa yang aku kehendaki. Okey, manakala Allah kata kepada syurga, Allah kata apa? Engkau adalah rahmatku. Aku gunakan engkau wahai syurga untuk merahmati orang yang aku kehendaki. Lepas tu Allah kata, setiap daripada kamu berdua akan kupenuhi dengan penghuninya. Jadi hadis ini menunjukkan neraka itu adalah tempat apa? Tempat Allah murka. Manakala syurga tempat Allah rahmat. Okey, jelas Justru itu dalam dalam suratul Waqiah Allah nak menunjukkan rahmatnya lebih banyak daripada kemurkaannya. Kita boleh dapati daripada jumlah yang masuk syurga itu 2, yang masuk neraka itu adalah 1. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kepada ayat yang ke-8. Siapakah kumpulan daripada 3 itu? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ini kumpulan pertama. Allah kata iaitu ashabul maimanah, golongan kanan. Lepas tu Allah kata ma ashabul maimanah, alangkah bahagianya golongan kanan itu. So diulang berapa kali ashabul maimanah? 2. Ashabul maimanah, ashabul maimanah. Okey, kita baca terus ayat yang ke-9, nanti kita akan kupas ayat yang ke-8. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. 2 kali kita menemukan diulang ashabul mash'amah, ashabul mash'amah. Okey, satu lagi kumpulan kita baca dulu, tapi nanti kita akan kupas. Was-sabiquna as-sabiqun. Was-sabiqun, dan orang-orang yang telah mendahului. As-sabiquna, maka merekalah yang akan mendahului. Okey, kita jumpa 3 kumpulan ya. Ayat 8, 9 dan ayat 10. Itu yang menerangkan azwajan thalasah. Okey, kalau kita tengok susunan ya. Tengok susunan. Ayat 8 Allah sebut golongan kanan, baru sebut golongan kiri. Okey, kenapa Allah menyebutkan golongan kanan terlebih dahulu sebelum golongan kiri? Ingat, ketika mana ayat ini turun, sudah pasti orang Arab musyrikin, orang Arab mereka faham apa itu kanan, apa itu kiri. Okey, dalam satu kitab Al-Mufradat Al-Gharib Al-Asbahani mengatakan golongan kanan ni maksud dia apa? Dia kata adalah al-yaminu, golongan yang berbahagia dan golongan yang beruntung. Digunakan nama tersebut sesuai dengan tradisi Arab, di mana mereka akan kata kalau guna kanan baik, kalau guna yang buruk kiri. Kita pun guna juga kanan kiri. Biasa kita guna dalam apa? Langkah kanan. Ada langkah kanan? Apa maksud langkah kanan? Beruntung kan? Langkah kanan aku hari ni, ada orang belanja makan contoh. Kita pun sebut kalau kanan baik, kalau kiri buruk. Okay, orang Arab dulu
Sebenarnya mereka tahu kalau sebut kanan memang untuk yang baik. Contoh dalam satu kitab sejarah Sirah An-Nabawiyah, namanya adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Orang dulu ni, kalau mereka nak tahu hari itu ada untung ke tak ada untung, hari itu bagus ke tak bagus, mereka akan buat apa? Antaranya mereka akan gunakan burung-burung ataupun mereka akan gunakan kijang. Kalau burung itu diterbangkan, dia pergi ke arah kanan, maknanya apa? Baiklah. Kalau burung itu pergi ke arah kiri, sial lah. Maksud dia macam tu. Maknanya tradisi orang Arab dulu, mereka memang tahu kalau sebut kanan memang untuk baik, kalau sebut buruk memang untuk tidak baik. Okey, tetapi apabila Nabi datang, tak ada lagi lah nak meramal guna burung tu. Sudah ditukar dengan salat istikharah. Okey, soalannya adalah kita nak rungkaikan persoalan tu. Kenapa Allah sebut kanan dulu? Dah dapat jawapan kan? Maknanya semua orang tahu kalau sebut kanan memang untuk menunjuk kepada orang yang beruntung. Okey, sebab tu Allah dahulukan dulu kanan baru sebut kiri. Baik, dalam tafsir Wahbah Az-Zuhaili ada diterangkan kenapa Allah sebut kanan dulu. Maknanya kenapa disebut orang yang beruntung dulu. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, tujuan dia adalah untuk menarik perhatian manusia supaya mereka jadilah orang yang baik tu. Mereka jadilah orang yang mencari pahala. Dalam masa yang sama adalah untuk untuk menakut-nakutkan orang yang nak jadi golongan kiri. Lepas tu disebut kanan dulu. Jelas dalam apa rahimani wa rahimakumullah? Okay, ini daripada dia panggil ilmu susunan ayat. Ingat ya, susunan ayat Allah yang susun. Jadi kalau Allah yang susun, mesti ada sesuatu yang Allah nak sampaikan. Jadi alhamdulillah kita dapat cari apa yang ingin Allah sampaikan melalui apa yang diulang oleh para ulama. Baik, dalam ayat nombor 8 tadi ada pengguna huruf ma ni nanti saya akan kupas dekat ayat nombor 9. Kenapa dengan ma tu? Okey. Ayat nombor 9 yang kita baca tadi, wa ashabul masy'amati, ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri. Okey, siapa tu kanan, siapa tu kiri tadi kita sebut secara umum. Okey, nanti pada ayat yang berikutnya Allah akan bawa kepada kita perincian dia. Siapa kanan, siapa kiri. Apa yang golongan kanan dapat, apa yang golongan kiri akan dapat. Okey. Dalam ayat 8 dan 9 kita nak kupas tentang pergunaan kalimah ma. Okey. Huruf ma kita banyak jumpa dalam surah-surah pendek. Contohnya apa? Banyak Allah guna dalam pertanyaan, betul tak? Contohnya Al-Qari'ah, sambung. Mal-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Wama adra. Macam tu. Allah banyak guna ma. Okey, huruf ma ni sebenarnya salah satu fungsi dia adalah dia sebenarnya bentuk soalan. Soalan tu dia macam apakah? Okey ya. Soalan dia sebenarnya adalah soalan apakah. Tetapi dalam terjemahan Quran, terjemahan kita, dia tidak terjemah berbentuk soalan. Kalau ikut soalan dia, kalau ikut dia punya soalan dia akan jadi begini. Dia akan jadi fa ashabul maimanah, iaitu golongan kanan. Kalau kita terjemah apakah, iaitu golongan kanan. Apakah golongan kanan? Dia sebenarnya macam tu terjemahan dia. Bukan kita kata terjemahan ni salah, tak. Kalau kita terjemah yang harfiah, kita akan terjemah ma tu adalah soalan. Apakah golongan kanan? Macam tu. Macam tu juga dalam ayat nombor
Wa ashabul masy'amah, dan golongan kiri. Apakah golongan kiri itu? Okey, jelas. Okey, saya akan terangkan sikit. Mudah je. Okey. Kalau Allah guna ma seperti dalam ayat 8 dan 9, kata Dr. Wahbah, ma itu sebenarnya adalah al-istifham, pertanyaan. Pertanyaan ya, Allah tanya, apakah golongan kanan, apakah golongan kiri? Soalan itu sebenarnya adalah berbentuk apa? Soalan apa tu? At-ta'ajjub dan at-ta'zim. Maksud dia apa? Soalan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk apa? Untuk menunjukkan keta'ajuban dan juga untuk menunjukkan keagungan. Okey, boleh faham? Contohnya Allah tanya, iaitu golongan kanan, apakah golongan kanan itu? Faham tak? So Allah tanya tu sebenarnya, Allah soalan nak dengan nada apa? Takjubnya, bestnya, bagusnya golongan kanan tu. Sebab Allah tanya. Jelas saya faham tak? Okey. Tapi kalau digunakan ma itu pada golongan kiri, maknanya apa? Macam Allah katakan, dan golongan kiri, apakah golongan kiri? Dia patut kalau kita baca, kita faham, kita akan guna nada apa? Kita akan guna nada bertanya lah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dia nada, dia bertanya lah. Okey, contoh. Jadi kalau digunakan ma untuk buruk, maknanya Tuhan nak kata apa? Dan golongan kiri, apakah golongan kiri? Maknanya apa? Dahsyatnya golongan kiri tu. Boleh faham tak? Kalau guna untuk baik, maknanya bestnya yang baik tu. Kalau guna untuk kiri, buruknya golongan kiri. Sebab itulah Quran kita terjemah, dia terjemah sebagai bentuk apa? Tengok ya. Alangkah bahagianya kalau golongan kanan. Kalau buruk, alangkah sengsaranya. Okey, jelas perkataan alangkah. Alangkah ni maknanya bahasa apa? Menunjukkan kepada nada takjub, nada kagum. Okey, jelas saudara puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, ada 3 minit lagi sebelum kita ke dataran merdeka. Ada sambutan kemerdekaan ke? Taman Tun tak ada? Tak ada. Tak nampak bendera pun? Forum ada? Okey, insya-Allah. Merdeka. Okey. Ayat nombor 10. Ayat nombor 10 kita akan masuk wasabiquna sabiqun. Okey. Dan orang-orang yang telah mendahului yang akan mendahului. Okey. Kalau kita baca Al-Waqiah, kita jumpa Allah ulang kalimah tu banyak 2 kali. Kalau Rahman, Allah sebut teknik apa? Dua kan? Waqiah pun jumpa 2. Ingat tak Allah ulang idza rujjatil ardu rajja, rujjati rajja. Betul tak? Ulang 2 kali. Termasuklah yamin, mas'amah, sabikun. Ulang 2. Okey, menariknya dekat sabiqun ni, nanti saya akan terangkan esok siapa tu sabikun. Tapi persoalan saya adalah, kenapa dekat wasabiqun tak ada pula ma? Sepatutnya apa? Wasabiquna masabiqun. Betul tak? Kalau guna teknik sama macam golongan kanan, golongan kiri. Tetapi Allah tak tanya pun. Allah tak guna masabiqun. Awak jadi lagu tu. Itu yang soalannya adalah, mengapakah golongan as-sabiqun tidak digunakan bentuk ma sebagaimana Allah gunakan pada golongan kanan dan juga golongan kiri? Nak jawab bila ni? Sekarang. Kalau golongan kanan itu kita semua dah sedia maklum dia baik, golongan kiri itu memang buruk. Lepas tu Allah tanya pula, maknanya as-sabiqun ni seolah-olah tak payah tanyalah, sebab sabiqun ni dah memang bagus. Boleh faham tak?
Dia soalan macam, kenapa tak perlu tanya? Sebab semua orang tahu kalau sebut sabiqu ni, dia lebih hebat daripada ashabul maimanah. Kita boleh faham kan? Maknanya kalau dia lebih hebat, kehebatannya itu tak perlu sampai ditanya, sebab dia memang sudah nampak hebat. Sebab tu Allah tak tanya. Okey, jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebenarnya yang Allah nak sampaikan. Tapi kalau kita tak ikut sesi tadabbur, mungkin kita terlepas pandang nak bincang huruf-huruf, kalimah-kalimah di dalam surah Al-Waqiah dan surah-surah yang lain. Okey, nanti kita akan kupas sekali lagi pada keesokan harinya, dan kita akan terus pergi membincangkan siapa itu as-sabiquna sabiqun. InsyaAllah keesokan harinya. Kita dah 20 minit 58 saat. Okey, kita jumpa insyaAllah. Ke tuan-tuan nak panjangkan sikit, cukuplah 20 minit ya. Polisi kita 20 minit insyaAllah. Walaupun 20 minit tapi besar manfaatnya, moga-moga. Semoga Allah memberikan kita cahaya pada dada-dada kita. Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai penenang hati-hati kita. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kita keberkatan yang banyak pada ayat-ayat Quran ini dalam kehidupan kita. Semoga Allah melayakkan kita mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.